Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man da'a bida'watihi ila yaumin la raiba fih. Fa amma ba'd. Minta Allah SWT Tuan kuasa pelaksana program Tazkirah Ramadan di Harakah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri Kuliah Zuhur ini. Pada hari ini saya diberi tajuk tentang zakat. Kita fokuskan pada perkara yang melibatkan penyucian zahir dan batin. Maka zakat ini permulaan kita lihat daripada sudut ta'rifan fiqh dia. Az-zakah dibincang para ulama dari segi bahasanya ialah menyucikan. Az-zakah ialah menyucikan, litatahhir. Dari segi istilah fiqahnya ialah ismu liqadarin min malin makhsusin yajibu sarafahu ila asnafin makhsusah bisyurutil muayyanah. Itu segi fiqahnya. Segi bahasanya al-uluwu wal-numuwu wal-irtifa'. Zakat ini bermaksud al-uluwu, yang semakin naik. Uluwu, makin naik. Wal-irtifa', dan semakin tinggi. Wan-numuwu, dan semakin subur. Itu zakat, segi bahasa. Jadi segi bahasa menunjukkan bahawasanya sekiranya kita berzakat, bermaksud kita telah pun mengangkat darjat harta tersebut. Walaupun hilang, kita ada RM1,000, 25% tolak. 25% tolak bermaksud kita telah membuang RM25. Tapi kita buang RM25 tu untuk mengangkat. Kita ada RM10,000, kita buang RM250. Tapi bila kita buang tu, itulah kita laburkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan mengangkat al-uluwu wal-numuwu wal-irtifa'. Itulah yang akan mengangkat, meninggikan keberkatan yang ada pada wang tersebut, pada harta tersebut, pada benda yang nak dizakat tersebut. Dan itulah yang at-tatahhir, yang menyucikan dia. Wal-uluwu wal-irtifa' wal-numuwu. Dia akan bukan sekadar meningkatkan balik harta tu, bukan sekadar meninggikan harta tu, tinggikan nilai dia, tingkatkan kehebatan dia, tingkatkan bilangan dia, tapi juga numuwu. An-numuwu iaitu menyuburkan. Jadi zakat ni memang hilang. Dia benda yang perlu diberi pada orang. Bila benda perlu diberi pada orang, memang hilanglah. Tapi hilang itu atas arahan Allah. Kita ada 40 ekor kambing. Wajib bagi seekor kambing. Hilang. 40 tinggal seekor. Hilang seekor. Tinggal 39. 39 tu memang hilang seekor. Maka hilang itu dia akan digantikan. Ganti dengan apa? Ganti dengan numuwu, subur. Ganti dengan uluwu, meningkat. Wal irtifa', menaik. Jadi benda ni melibatkan benda dalaman. Sebab itulah dalaman ni penting untuk dibersihkan bagi menerima konsep zakat. Kalau tak terima konsep dalaman tu perlu bersih, maka dia akan jadi zaman Rasulullah. Rasulullah wafat aja, benda pertama yang umat Islam tolak perundangan Islam ialah zakat. Dia tak tolak bab hudud risau ta'zir. Dia tak tolak bab semayang. Dia tolak bab zakat. Sebab dia fikir dengan otak, dulu aku bayar zakat sebab Rasulullah suruh. Sebab Rasulullah tak ada dah, aku tak payah taat pada Rasulullah.
Maka yang tak nak bayar zakat ni, Sayyidina Abu Bakar putuskan untuk perang dulu. Sahabat-sahabat ada yang tak setuju. Tak setuju sebab apa? Dia kata banyak lagi orang yang lebih utama untuk kita perang. Iaitu yang melibatkan Nabi-Nabi palsu. Musailamatul Kazzab, Al-Aswad Al-Inasi lagi ada. Yang murtad lagi. Semua jumlah-jumlah ni hampir lebih daripada 40,000. 40,000. Umat Islam ketika itu dalam 400,000. Mana kita dapat nombor tu? Kalau ngaji tahun 4, kalau mengaji di Al-Azhar, tahun 1 dah belajar dah tarikh tasyri'. Tahun 4 melibatkan hudud, jinayat. Tahun 1 tarikh tasyri', dalam kitab Al-Azhar tarikh tasyri' itu telah pun dinyatakan tentang berapa ramai umat Islam pada zaman Rasulullah. Mereka telah pun bukan ada pengiraan pada masa tu, tapi memang ada dia punya macam jabatan pendaftaran. Sebab dia boleh tahu siapakah sahabat yang terakhir meninggal, siapa sahabat yang terbaik, siapa tabi'in yang terbaik, siapa golongan sahabat, siapa golongan tabi'in. Siapa yang sahabat tapi tak jumpa Rasulullah. Siapa yang sahabat jumpa Rasulullah. Maka yang tak jumpa ni tetap juga tidak dinamakan sebagai sahabat. Tapi dia masuk dalam golongan zaman sahabat. Jadi golongan zaman sahabat tu yang jumpa dan yang tak jumpa, maka jumlah ada hampir 400,000. Jadi pertama kita dapat dia penilai yang pergi bersama Rasulullah, pergi Hajatul Wada'. Pergi Hajatul Wada' ni ada seramai 119,000 orang. Buka buku tabung haji tu 119,000 orang. Itu yang pergi haji 119,000 orang. Yang tak pergi haji, yang di perbatasan, yang berada di kampung halaman masing-masing, yang tak ada kebuangan, yang ada masalah, semua jumlah umat Islam ketika itu 400,000. Daripada 400,000 tu, 40,000 murtad Rasulullah wafat. Itu zaman Rasulullah. Daripada 400,000, 10%. 10% ni, Islam bukan munafik, bukan fasik. Memang dalam hati dia tunggu masa dia nak lawan Rasulullah. Maka di situ kita boleh buat satu perbandingan lah. Kalau zaman Rasulullah yang hebat itu, yang Rasulullah sebut khairu qarnun qarni, sumal amsal fal amsal, sebaik-baik kurun generasi itu ialah generasi aku, generasi sahabat, itu sumal amsal fal amsal. Kemudian ikut tu tabi'in, kemudian ikut sebetulnya itba'un tabi'in. 400,000 zaman Rasulullah, zaman sahabat tu 10%, 40,000 murtad. Bukannya munafik ni, murtad. Dia bapak lagi daripada munafik dan fasik tu. Munafik masih lagi Muslim. Fasik masih lagi Muslim. Ni murtad. Jadi 10%. Zaman kita ni agak-agak berapa? Sebab itulah kita sekarang ni kena gandakan usaha. PAS memang kena bawa agenda penyatuan umat, agenda dakwah, dan kita bukanlah nak politik sangat. Politik tu bukan hala tuju kita. Politik tu hanya sekadar benda yang boleh kita tunggang. Dan memang kita akan tunggang politik tu. Nak tunggang. Politiknya hanya benda untuk kita tunggang. Untuk sampai ke matlamat yang kita nak pergi. Kalau dah kereta tu tak boleh pakai, maka tinggalkan. Cuma setakat ni, politik Malaysia ni boleh ditunggangi untuk membawa kita ke tempat-tempat yang kita nak. Destinasi yang kita nak, maka Kelantan dah dapat, Terengganu dah dapat, Kedah dah dapat. Kita dah boleh untuk membawa bahtera kita kepada tempat-tempat yang ke arah yang kita nak. PAS takkan tunggu sampai semua selesai. Maka sebab itulah kita kena gandakan semangat dan perjuangan untuk meneruskan perjuangan Islam ni, sebab jauh lagi. Jadi bila jauh lagi, kena buangkan unsur-unsur yang rosak. Rasulullah wafat aja 40,000 sekurang-kurangnya murtad. Dan ada sebahagian yang tak murtad tapi lawan. Itu ada munafik, ada fasik. Lawan tak nak bayar zakat. Bila tak nak bayar zakat tu bukan seorang dua orang, ramai. Maka Sayyidina Abu Bakar bincang dengan sahabat, kita kena serang yang tak nak bayar zakat dulu.
Kenapa pula tu yang murtad tu banyak, serang yang murtad dulu. Tu terang-terang murtad, yang ni masih lagi Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar sebut, dia tidak akan bezakan orang yang menolak zakat dengan menolak sembahyang. Sebab sembahyang tu diarahkan sekali dengan zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Jadi sembahyang zakat tu, kalau ditolak zakat, bermaksud dia juga menolak sembahyang walaupun dia sembahyang. Dan yang keduanya, bersihkan saf dalaman dulu. Bersihkan saf dalaman dulu. Barulah kita meneroka kepada benda yang susah lagi, iaitu murtad. Murtad. Maka dibawa tentera-tentera Islam ketika itu, dan tentera Islam pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni ialah orang-orang yang pernah menolak Rasulullah. Ialah orang-orang yang dulu lebih kurang dalam hampir dalam 14 tahun 15 tahun sebelum itu mereka menolak Rasulullah SAW. Iaitu budak-budak di perkampungan Bani Taif. Perkampungan di Taif, perkampungan Sakif, Bani Sakif. Jadi budak-budak ni baling batu Rasulullah. Orang tua-tua suruh, pergi buatkan Muhammad. Dia sukalah, dia buat Muhammad, dia baling batu Rasulullah. Sampai marah malaikat Jibal. Ada hadis mengatakan malaikat Jibril. Ada mengatakan malaikatul Jibal. Malaikat yang menjaga gunung ganang. Maka malaikat memberikan tawaran pada Rasulullah. Hendakkah kamu, aku hancurkan penduduk Taif ni. Sebab dia baling batu Rasulullah. Berdarah Rasulullah. Jadi bukan sikit-sikit. Kita setakat kena kecam aja kan. Tak berdarah pun. Berdarah mendidih lah hati kan. Tapi kita pujuk lah hati kita. Kena macam-macam. Jadi PJ pun lebih kurang tu juga. Kena macam-macam. Yang PJ wilayah taklah seteruk PJ-PJ lain. Kena belasah kan. Diorang belasah secara fizikal, cubalah. Nak mencuba kan. Tengok tangan siapa panjang. InsyaAllah lah. Jadi, Rasulullah kena. Tapi Rasulullah doa pada Allah. Allahumma hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Diberikan tawaran oleh malaikat, maka Rasulullah minta bawalah doa ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah minta, kalaulah mereka dah tua-tua ni payah nak berubah, aku mengharapkan daripada sulbi mereka keluarnya pejuang-pejuang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada budak-budak yang baling batu Rasulullah ni, Rasulullah doakan, Allahumma hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. 14 tahun lepas tu barulah mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam 14 tahun lepas tu, iaitu pada tahun 9 kenabian. 9 Hijrah. 8 Hijrah berlaku Fatul Mekah. Ada lagi nak lawan diorang. Nak lawan Rasulullah. Iaitu Bani Sakif ni. Dia bersama dengan geng-geng Yahudi. Bergabung lawan Rasulullah. Tahun 9 Hijrah. Maka Rasulullah dah menang. Dah membuka kota Mekah gitu-gitu. Dah turun ayat Iza ja'a Nasrullah. Wa ra'itan nas. Kamu lihat manusia datang berduyun-duyun masuk Islam. Pun dia masih nak lawan. Maksudnya jahat betul Sakif ni. Bergabung dengan Yahudi. Serang Rasulullah tahun 9 Hijrah. Tapi nak buat macam mana? Lepas kena serang tu, lepas Rasulullah diserang, mereka kalah. Mereka tu Sakif dengan Yahudi ni kalah. Dan lepas kalahan tu memang tak ada je lah nak perang dengan Rasulullah. Sebab ayat tu dah turun dah. Wa ra'itan nas yadkhuluna fi dinillah. Kamu lihat manusia-manusia masuklah agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Jadi orang tak larat nak serang je dah. Maka datanglah Bani Sakif ni. Ya Rasulullah, kami tak nak. Kami nak masuk Islam. Tapi kami tak nak ikut macam mana yang Islam yang disuruh. Kami tak nak semayang. Kami tak nak tak nak disekat minum arak. Kami tetap lagi nak berzina, nak minum arak, tak nak semayang. Tapi nak masuk Islam sebab orang datang berdua masuk Islam, dia pun nak masuk Islam. Rasulullah kata, kalau gitu boleh dengan syarat. 2. Jangan menipu. Yang kedua, berkemah tepi Masjid Nabawi 10 hari. Kamu berkemah 10 hari. Itu maksudnya mukhayyam. Mukhayyam dengan didikan Nabi. Dia berkemah 10 hari dan tak menipu. Jadi bila 10 hari duduk situ nak minum arak pun tak berani. Sebab nanti bawa arak pun, kau minum arak Kalau menipu, jangan, Nabi Muhammad tahu. Tapi kalau tak menipu, bila bercakap bawa arak, kena 40 rotan. Tak jadi minum arak. Nak berzina, siapa pula ibu ayam nak sediakan tu? Nak sediakan anak-anak ayam.
Maka tak ada ibu ayam yang berani. Tepi Masjid Nabawi, nak kena sebat. Tak berzina kawan tu. Tapi bila tang semayang, orang berduru datang pergi semayang. Tak masuk waktu dah berduru datang semayang dengan Rasulullah. Daripada bukit-bukit semua turun semayang dengan Rasulullah. Orang tanya, tak semayang ke? Tak boleh menipu. Nantilah. Pergi dulu. Orang lain tanya, tak semayang ke? Alas, pergilah juga. Orang dah tanya dah 10 orang lalu, 10 orang tanya. Pakat-pakat pergi. Bila pergi, Rasulullah jadi imam. Kita ni kalau sahabat kita jadi imam dah sedap dah. Kalau KL ni usap-usuk lah. Jadi kalau usap-usuk jadi imam pun rasa dah terangkat dah. Walaupun tak terangkat lah kan. Badan kita tak ringan. Tapi terangkat dah. Jiwa terangkat dah. Ini kan pula kalau Rasulullah yang jadi imam. Rasulullah jadi imam. Saya ingin sangat kalau Ustaz Usop tu jadi imam dekat Data Merdeka. Cuma tahun ni tak dapat. Kita dah bawa dah jumpa beritahu Dok Bandar. Beritahu apa semua untuk kita buat Qaryah Ramadan di Data Merdeka tu. Cuma tahun ni tak sempat dan tak sesuai sebab Covid. Saya salah seorang daripada lembaga pengarah di BKL. Lembaga penasihat di BKL. Jadi kita nasihat lah. Supaya buat Qaryah Ramadan. Buat surau bergerak. Kalau boleh buat tandas bergerak, why not tak buat surau bergerak? Datuk Bandar sangat open lah. Dan dia terima cadangan kita. Dah lantik kita sebagai penasihat. Kita nasihat sungguh-sungguh. Tapi Alhamdulillah mereka menerima dengan baik. Tapi insyaAllah lepas ni. Sekarang musim Covid belum sesuai lagi. Jadi, kalau Rasulullah baca Quran, jadi imam lagi ya. Lagi sangat-sangat dengan dia orang tu Arab, bukan macam kita Melayu. Melayu ni tak orang nak faham. Mana inta itu mujur, tak tersilap. Kalau tersilap tu habis. Gaduh. Jadi orang Arab ni dia bukan macam kita nenta je. Tapi orang Arab ni dia tahu bahasa Arab. Dia dengar je Rasulullah sembahyang membaca Quran, dengar sekali. Okay, not so bad. Okay juga Muhammad punya apa cerita dalam Quran tu. Hari kedua pun datang terpaksa lagi. Tapi dengar baca Quran, best juga. Masuk hari ketiga, dah mula menusuk dah. Masuk hari keempat, jarum dah masuk. Berzina tak dapat, minum arak tak boleh. Semayang wajib. Dia terpaksa pergi. Walaupun dia kata tak apa, tak nak semayang tak apa, satu je. Cakap betul, jangan bohong. Kang, kalau bohong, dah tak semayang, kata semayang. Kalau kata, aku tak semayang, kena pula takzir. Lebih baiklah aku pergi semayang daripada takzir ni. Maka akhir sekali lepas 10 hari, mereka datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, nak masuk Islam betul-betul. Datang dia punya ni. Dari budak-budak ni lah. Bila dulu 14 tahun dulu, dia jahat baling batu kat Rasulullah. Berdarah Rasulullah. Lepas tu Rasulullah dah menang dah. Budak-budak ni masih jahat lagi. Tapi bila sampai turning point, dia dapat kenikmatan tu. Walaupun dengan mula-mula menganjing. Menganjing. Rasul tu menganjing lah. Istilah sama sekarang ni kan. Budak sekarang ni menganjing. Maka kita biarlah. Dia nak menganjing kan. Sebab belum sampai turning point dia. Tapi semasa biar tu kita sakit juga. Kena menganjing ni. Aduh. Tuan-tuan tak apalah. Kalau kita atas-atas ni. Jenuh kena menganjing. Tapi biasalah. Dengan kena menganjing biarlah. Anjing salak lah. Ambil batu dia lari je. Dia tahu. Tapi biarlah. Tapi banyak sangat tu kita baling sekali juga. Biar lari sikit kan. Jadi diorang menganjing Rasulullah. Macam tu lah. Tapi bila dia dah mula masuk kenikmatan tu, dia dah terlalu nikmat. Dan dia masuk Islam betul-betul. Tapi tak lama. Lepas saja hampir setahun dia masuk Islam, Rasulullah wafat. Bila Rasulullah wafat, betul-betul mereka menyesal. Mereka tengok sebab apa masa 10 hari tu, dia tengok orang datang semayang Rasulullah. Rasulullah ambil wuduk. Wuduk tu jatuh, orang berebut nak ambil wuduk jatuh. Orang ikram semua Rasulullah. Tapi mereka baling batu Rasulullah, kutuk Rasulullah, menganjing macam-macam. Jadi, bila lepas dia masuk Islam betul-betul, mereka sangat-sangat menyesal dengan apa mereka buat. Dan tak lama lepas mereka bersama Rasulullah, Rasulullah wafat. Bila Rasulullah wafat, sangat-sangat menyesal. Orang lain bersama Rasulullah lama bertahun-tahun. Mereka baru nak feel bersama Rasulullah. Dah Rasulullah wafat.
Dan mereka paling jahat sekali buat macam-macam ke Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, ramai murtad. Tiba-tiba Allah gantikan tentera-tentera tu daripada budak-budak ni. So budak-budak ni dulu dia paling pailang lah. Istilah budak Kuala Lumpur ni, pailang. Paling pailang sekali. Bila masuk Islam, dialah yang paling hebat sekali. Dia paling hebat sekali dan yang memerangi geng-geng tak bayar zakat ni, tentera-tentera daripada Bani Saqif dan sahabat-sahabat yang lain lah. Tapi yang paling betul-betul ni bergabung sungguh-sungguh, bila saat orang semua tak percaya pada Sayyidina Abu Bakar, lawan Sayyidina Abu Bakar, dialah paling sokong. Sebab dia menyesal sungguh-sungguh kesilapan dia. Jadi sebab tu kita jangan lawan sangat orang yang menganjing ni. Yang lawan kita ni sebab dia sasaran dakwah. Bila sasaran dakwah, kita layan dia sebagai sasaran dakwah. Maka kita melihat dia dengan penuh kasih sayang, penuh pengharapan. Dia memanglah agak panas juga. Kita manusia cepat panas. Nampak lelaki ni kan. Tapi yalah, telinga pun nipis juga kan. Saya telinga tebal tak apa. Jadi kadang-kadang kita walaupun telinga tebal, nipis juga iman tu. Tapi sabarlah. Itulah benda dia. Sabar bila datang cabaran, kita hadapi. Itu sabar. Duduk, melepak, buat apa. Sabar. Itu bukan sabar, itu melengung. Itu melengung. Menung tak. Itu bukan sabar. Sabar ni bila datang benda, dia hadapi. Sabar orang main bola kan. Kau nak bentis sikit, balik golek-golek dah. Itu berlakon aja. Kau nak bentis sikit, bangun balik. Bentis sikit, bangun balik. Sabar orang berperang. Pancung. Apa tunggu lagi? Ni tertembak tu kata, tak payahlah biar dia tembak aku lah. Tak, sabar. Tembak sungguh. Meletup kepala dia. Hancur. Pakai bazooka. Buf, habis terus. Tak nampak batang hidung langsung. Tapi tak payahlah. Satu peluru bazooka seorang kan. Buat bazir je. Tapi itulah sabar. Sabar peperangan, kita bunuh orang tu. Sabar dalam main bola, kejar bola tu. Kau sabar tak apalah. Biar dia sumbat gol. Habislah. Esok kena buang lah. Jadi, bila kita sabar, maka dialah orang yang hebat. Jadi, pembayar zakat ni, yang ingkar bayar zakat ni, pemuda-pemuda yang hebat ni lah, yang pergi serang diorang. Bila pergi serang, Sayyidina Abu Bakar tahu, diorang ni Muslim. Bila dah nampak pedang, zaman dulu Arab, memang kalau ada pedang tu, dia bunuh anak perempuan mereka bunuh. Ini kan pula kalau orang lain yang memang diarahkan untuk bunuh, memang dia bunuh sungguh. Maka bila sampai kampung-kampung tak nak bayar zakat ni, pedang dah ada. Yang bawa ni pula memang jenis picit loceng, terus bunuh. Takkan bagi kesian dah. Sebab kau lawan arahan Allah, bunuh terus. Maka diorang tahu, nak bayar zakat ke, hilang kepala. Bayar zakat ke hilang kepala? Zakat bayar je lah. Bayar je lah. Daripada hilang kepala. Maka Sayyidina Abu Bakar tak tengok. Ustaz, dalam dia tu masih berkarat dia. Tak. Dia dah mahu bayar zakat tu, dah tu. Kita nahkum bizawahir, wallah yakum bisarair. Kita hukum dengan zahir je. Zahir dia kata dah, kami akan bayar. Kaki bayar. Kalau kami tak bayar, dia tahu kepala hilang. Maka bila duit hilang, lebih kepala hilang. Kami bayar. Selesai. Maka dalaman dapat selesai dulu. Bila dalaman dapat selesai, barulah senang lawan dengan yang murtad tadi. Satu persatu Nabi palsu dimusnahkan dan dunia Islam ketika itu aman semula. Tapi Sayyidina Abu Bakar, zaman dia mengamankan dunia. Tak sempat nak buat perluasan yang besar. Tapi dia mewariskan dunia yang aman itu kepada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar pegang dunia yang telah pun aman. Campur, dia ni agresif. Maka agresif. Campur tentera-tentera lebih agresif daripada budak-budak pailang tadi. Maka lahirlah Muhammad Al-Qasim yang telah membawa panji-panji sampai ke Sind di India. Sampai ke sepadan negeri Cina. Jauh tu. Kuda tu kalau mau kurus kuda tu sampai ke Sind di India. Cuba tengok peta kan. Daripada Madinah, dia terus membuka sampai kepada Sind di India. Kemudian Mahmud Ghaznawi sambung lagi. Sind tu membuka kepada Ghaznah dan seterusnya kepada India. Benua kecil India. Maka hebat. Jadi, bila ada yang tak nak bayar zakat, maka
Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar perang. Jadi bila mereka dah mula bayar, biarlah. Walaupun mereka terpaksa ke apa ke, itu belum dalaman. Jadi bila kita tengok zakat ini, ada benda yang kadang-kadang ramai manusia buat-buat tak tahu. Buat-buat tak tahu. Padahal sebab ada satu geng lah, duit masuk banyak. Sebab dia main saham semua kan. Duit masuk banyak. Dia tak tahu, oh saham pun kena bayar zakat ke. Ingatkan zakat fitrah aja. Saham kena bayar juga. Ingatkan zakat simpan kat bank aja. Kena bayar juga saham tu. Lagi banyak trade, lagi banyak lah kena saham. Saham ni lebih banyak lah kena zakat. Zakat saham ni waktu dia yaumul hisad. Dia tak perlu tunggu setahun. Yaumul hisad waktu kamu menuai. Sama macam orang padi. Orang tanam padi kan. Bila tuai, kena bayar. Kalau dia tuai setahun 2 kali. 2 kali bayar. Oh bukan sekali ke Ustaz? Tak, itu zakat lain. Zakat harta dia ada ayat hulang alal haul. Dia ada setahun. Ya. Jadi benda-benda ni kita ialah benda dalaman. Sebab yang nak keluar ni berat ni. Tapi kalau dia tahu benda tu arahan pada Allah, dia akan keluar juga. Maka itulah kehebatan arahan Allah. Bila Allah kata ini zakat kamu kena bayar. Maka manusia yang beriman dengan Allah, bila tak bayar dia rasa gusar. Bila dia bayar, barulah rasa tenang. Berbeza dengan denda, cukai. Kalau cukai ni, kita nak bayar selagi ada kita mengelak, kita mengelak. Dan bila nak bayar tu rasa macam bengang nak bayar kan. Cuba kalau parking depan ni kan, kena saman di BKL. Masa nak bayar tu macam mana? Muka macam tak puas hati je. Sikit hati nak bayar kan. Bayarlah. Sebab saya sekarang lembaga penasihat BKL. Kena bayarlah. Saya seru kepada semua, bayarlah. Bukan mahal mana pun. RM30. Bayarlah daripada kena masuk mahkamah tak pulang modal. Bayarlah. Jadi bila kena saman tu nak bayar tu pun Ustaz Azhar suruh bayar. Tapi dia ada tapi kena bayar juga. Sebab apa nanti rotek masalah lah apa semua. Kena bayar juga. Kita taat sebagai seorang rakyat. Warga KL yang taat. Bayar. Tapi KL dah buat salah. Bayarlah. So saya tak apa. Saya ada stiker tu kan. Stiker tu percuma. Parking kat mana-mana percuma. Tak nak beritahu tadi. Saya ada stiker tu. Kalau nak saman tu ada stiker kan. Jadi kalau tak mana-mana pun tak payah bayar parking tu. Sebab ada stiker penasihat. Jadi saya tak beritahu. supaya jangan nampak sangat kita ni bagi peluang pada orang lain. Apa ni? Itu benda-benda tentang bayaran. Bayar zakat ni, malah nak bayar. Tapi bila bayar, macam zakat fitrah sekarang kan. Nak bayar apa? RM5 ke? RM18 ke? RM14 ke? RM15? 3 tu kan. Janganlah ambil yang kecil sikit. RM5 ambil. Bayar ambil RM5. Kita ni kena bagi yang 18 tu. Yang paling besar apa? 15 kan. Bayar 15. Ada 3 pembayaran di Kuala Lumpur ni kan. Sebab apa bagi 3? Sebab Kuala Lumpur ni dia tak tahu makan berapa. Pagi-pagi makan nasi lemak. Tengah hari makan warung. Malam kan makan nasi Arab. Macam-macam beras. Tak tahu beras apa kita makan kan. So bayarlah yang mahal tu. Bayar mahal. Bayar. Bila bayar je, Alhamdulillah. Salam tak salam kan. Sekarang COVID yang tak payah salam tak apa. Saya baca kertas kan. Skrip tu dah ada lah. Saya sekian, bayar. Kawan tu pun terima kasih. Lega. Selesai lah. Kalau ayah lah, perempuan kadang tak rasa, tak feel benda ni, bukan dia bayar. Bapak dia bayar. Suami bayar. Jadi suami tu, lega. Kita pun Ustazah tanya, bila lagi bang nak bayar ni? Bila nak bayar? Nak raya dia ni? Nantilah. Tapi bila bayar tu, lega. Selesai. Jadi zakat itulah benda dia. Walaupun dia melibatkan benda hilang zakat ni. Kalau ada 10,000 memang hilang 250. Hilang. Dengan dalam PAS lagi ya. Cukai lagi tinggi 5%. Anda kan bayar 5%, tapi anda bayar lebih sikit lah. Jadi semua yang ada jawatan-jawatan politik 5%. Zakat suruh 25. Ni saya sagung dengar ni. Tapi tak apa.
Sebab ada ramai lagi sahabat yang bayar lebih daripada tu. Lebih daripada tu. Jadi itulah pengorbanan dalam PAS. Kita dapat, kita berikan. Ada lebih, kita berikan. Dan beri tu kadang bukan 5%, banyak persen. Sebab dia punya tabung cukai banyak. Bayar je lah. Sebab apa? Kalaulah zakat itu pun ada numuwu, benda yang akan menambah, menyuburkan. Kalau kita bayar lebih daripada tu, kita bayar infak. Infak tu tak wajib. Infak tu tanggungjawab kita. Dia lagilah subur. Lagilah subur. Sangat-sangat subur. Itu satu benda yang perlu kita tanam dalam jiwa pemikiran. Jadi bila kita bayar zakat, nampak memang hilang. Tapi Allah ganti benda lain. Allah ganti sebab zakat tu dah maknanya ulu wal numu wal irtifa'. Yang akan mengangkat, ia akan meninggikan harta tadi, ia akan menyuburkan harta tadi. Maka itulah dia zakat, bukan sekadar subur pada harta fizikal, tapi subur juga pada jiwa. Subur pada jiwa. Jiwa inilah yang paling hebat. Bila subur pada jiwa, itu benda yang ditanam dalam bab zakat. Semua orang, dia jahat ke dia baik, bila dia bayar zakat, dia mesti lega punya. Semua orang macam tu. Walaupun dia payah nak kena zakat ke? Kena. Kena ke? Tapi walaupun banyak dia soal macam tak nak kena, tapi dia bayar juga. Bila dia bayar, dia akan rasa lega. Itulah nikmat kita mentaati Allah SWT. Dengan nikmat kita mentaati manusia. Kena tak juga manusia kan. Bayar LSDN, kena bayar juga. Ribu-ribuan kena bayar. Tapi tak lega. Tapi rasa tak apalah. Kita sebagai warga yang baik. Itu beza di antara perbuatan kita dengan bayaran dengan Allah SWT, dengan bayaran dengan manusia. Jadi dia akan menghasilkan keyakinan pada Allah SWT, keyakinan yang kita bagi. Jadi bila kita yakin zakat itu akan menyuburkan harta, maka itulah datangnya kekuatan untuk kita membayar. Bila kita bayar ni, semua asnaf-asnaf tu akan dapat kenikmatan. Jadi kalau zakat wajib pada bulan Ramadan, maka benda-benda lain pun kalau kita buat, lagilah besar. Dan bulan Ramadan ni bukan sekadar zakat kita nak bayar, kita bayar fidyah juga di bulan Ramadan ni. Dia adakan fidyah. Kalau terlajak waktu siang, kena fidyah. Kalau tak lagat pun fidyah kena. Kalau tak nak puasa, doktor kata tak boleh puasa lah. Tapi kena bayar fidyah. Kalau tersilap bersumpah, langgar sumpah kan. Mesti jadi calon sumpah. Bila langgar sumpah, kena bayar fidyah. Bayar fidyah. Sebab dia langgar sumpah tu puasa. Ni kawan-kawan kita yang PAN ni kan. Bila langgar sumpah, dia bersumpah. Semua yang ambil yang calon tu, langgar sumpah tu. Langgar sumpah pertama tak apalah. Dia boleh bayar fidyah, dia boleh puasa. Tapi satu benda yang besar, dia telah melanggar Allah SWT. Sebab sumpah dengan Allah SWT. Kalau janji dengan Ustaz Azhar, tak apa. Ini janji dengan Allah. Dia sumpah dengan Allah. Bukan sekadar janji, bai'ah. Itu benda besar. Dia langgar tu bukannya rabak sikit-sikit tu. Rabak banyak. Tunggulah. Kalau tak taubat juga, maka tunggulah Allah kutip seorang-seorang. Lama, cepat atau lambat saya kena kutip. Jadi kita bagi tahu sikit lah kat orang tu. Jadi, benda yang mengikut zakat ni, benda pembayaran bukan sekadar bulan Ramadan, tapi juga sebaiknya di bulan Ramadan. Sebaik bulan Ramadan. Kemudiannya zakat ni kena bayar cukup dia punya nisab dia. Cukup dia punya haul dia dan kiraan dia. Cuma saya nak betulkan sikit lah. Bila kita buat kajian, ni pun dah lewat dah ni. Nak cakap benda ni benda besar juga. Zakat ni ada benda kena betulkan sikit. Kalau boleh, lebihkan bayar sikit. Sebab kita belajar zakat 25% kan. 25% kan. Sebenarnya 20% tu kita bincang dengan kitab Arab. 25% kita ambil daripada kitab Arab. 20%. Maksud kitab Arab tu 20% ialah lunar kalender. Kita ambil 25% tapi basic solar kalender. Solar kalender dengan lunar kalender beza. Dalam surah Kahfiyah walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinin wazdadu tis'a. Kami tidurkan Ashabul Kahfi itu 300 dan 309 tahun. Allah bagi nombor 2. 300 dan 309.
Kau tikam ni dapat ni. Jadi 300 dan 309 tahun kan. Jangan tikam. Kena sungguh ni lah. Mana nak cari. Nak simpan duit banyak tu. Jadi 300-309 bukan sebab Allah was-was 339. Tak. Para ulama tafsir mengatakan itulah dia dua kalender. Aku tidurkan Ashabul Kahfi itu 300 tahun mengikut kalender lunar. Kalender solar. Dan aku tidur kat Ashabul Kahfi itu 309 tahun mengikut lunar kalender. Jadi kalau 309 tahun lunar kalender sama dengan 300 tahun solar kalender. Kalender matahari. Jadi kalau kita bayar 2.5 tu, sebenarnya ikut lunar kalender. Jadi kalau ikut solar kalender, dia tak boleh bayar 2.5. Dia kena bayar 2.5775. Sebab apa lebih 775 tu? 0.075 tu. Sebab beza antara Allah sebut 309 tahun lunar kalender baru 300 tahun solar kalender. Kalau kecil kan 100 tahun solar kalender, 103 tahun lunar kalender. Nampak? Nombor hebat lah. Nampak? Bayangkan. Jadi kalau 100 tahun lunar solar kalender, 3 tahun solar kalender. Kalau kecilkan lagi 33 tahun lunar kalender, baru 30 tahun. Solar kalender. 31 tahun. Jadi kalau umur berapa? 31. Sebenarnya solar kalender dah 32. Sebab setiap 31 tahun lunar kalender Hijri, dia baru 30 tahun. Jadi kalau kita bayar, dia kena bayar, kalau kita closing on December, dia kena bayar 2.5775. Dia ada 0.775. Kecil je. Tapi kalau 2.6 bilion duit dia banyak lah. Tapi kalau kita macam ni taklah banyak mana. Dia lebihkan sikit. Jadi tu kena betulkan balik. Sebab yang 2.5 tu sebenarnya basic on lunar calendar. Sebab kita dulu ambil kita Arab basic on lunar calendar. Jadi kalau kita nak closing on December, kena closing 2.5775. Ataupun kita buat juga closing on tapi kalau kita nak buat closing on December, pergi bayar pada bulan Ramadan boleh. Closing December bayar bulan Ramadan. Cuma kita buat benda tu selepas 30 tahun kita akan jumpa dengan 2 kali Ramadan. Siapa hidup lama lebih daripada 30 tahun dia jumpa 2 kali Ramadan. Sebab ada satu tahun tu bulan 12 Ramadan, bulan 1 Ramadan, tahun yang sama. Dia akan pusing macam tu. Kita akan jumpa. Jadi Ramadan mana dia nak bayar. Jadi dia boleh, tapi ada satu Ramadan dia akan tinggal. Tapi itu nanti kita bincang lain lah. Matematik tengah hari ni tengah ngantuk semua. Jadi itu segi fiqahnya, segi perjuangannya, kita tengok pada hari ni lah. Banyak benda kita nak kena betulkan balik. Tapi saya malas nak bawa ke atas benda-benda ni. Bawa ke atas kan jenuh lah pula nak mentang-mentang kerja kan. Kita kerja banyak lagi. Tunggulah kita dah pegang besar nanti. Kita ubah top down terus. Top down senang sikit. Kalau down ke top ni, jenuh nak manjat. Banyak tangga-tangga kita manjat ni. Jadi biarlah jadi teori dulu. Kenapa Ustaz? Benda tu kena ubah lah. Itu istihad. Istihad lain kau tu bila istihad. Diorang pun ada istihad diorang juga. Kita pun ada istihad kita. Tapi istihad kita tu mahal lagi. Bila mahal lagi, tu yang payah nak terima tu. Kena bayar mahal lagi lah. Closing account on December ke? Tak tahu Ustaz. Saya tak bayar zakat. Tak apa lah. Kalau duit banyak nanti, kita bincang. Anda boleh tolong kira kan. Tapi bagi kat Ana, untuk Ana, bagi pada Quizem lah apa semua, Jadim lah apa semua kan. Dan insyaAllah itulah pertemuan kita. Mudah-mudahan zakat itu membersihkan dan meningkatkan dan memperbanyakkan dan menyuburkan harta. Dan zakat itulah yang kita nak gunakan untuk bina asnaf-asnaf. Daripada wang-wang zakat tu kita akan bina asnaf. InsyaAllah mudah-mudahan asnaf yang terbina daripada duit yang sangat hebat akan keluar menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Saya sekat dulu pertemuan kita pada tengah hari ini. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.